Sekarang ni, bila kita cerita pasal kakak tadi tu, timbul persoalan, Ustaz, apa perbezaan halusinasi dengan realiti, dengan wahyu contoh? Nabi nampak malaikat. Macam mana kita tahu itu benar? Sedangkan kita tahu ada orang berhalusinasi. Betul? Macam mana kita tahu Nabi tak ada epilepsi? Sawan. Sebab orientalis barat, antara kutukan dan kritikan mereka pada Nabi, mereka kata Nabi ada epilepsi. Nabi ada gila babi. Dan sebab tu Nabi berhalusinasi, mereka dakwa begitu. So ni jangan buat main. Benda ni penting. Khususnya bila masuk bab ataupun sains ataupun ilmu neuroteologi. Siapa yang belajar ilmu akidah, tolong ambil perhatian ilmu ni. Ilmu neuroteologi, satu cabang sains hari ini. Dia mengkaji peranan otak dalam pengalaman keagamaan seseorang, pengalaman kerohanian seseorang, yaqazah ke, fana ke. Dia nak tengok otak orang yang sedang mengalami benda tu, adakah sama ada ia dicetuskan oleh otak, ataupun otak tu setakat kita kata simptom kepada pengalaman yang lebih dalam. So ni termasuk bab neuroteologi. It's a very important branch of knowledge and we have to look into. Saya tak kata ia benar atau salah. Saya kata we have to look into it. So apa perbezaan halusinasi dengan pengalaman-pengalaman kerohanian yang benar, yang betul? Kalau tak tahu beza, itu yang semua duk percaya. Oh, ini wali, tu pun wali. Sebab apa? Dia jumpa Nabi. Ni pun jumpa Nabi. Ni pun jumpa Nabi. Ni pun yaqazah, ini pun ilham, ni pun kasyaf, ni pun fana, Ustaz. So, bila kita cerita tentang otak ni, dia antara pertemuan ajaran batiniah dengan mental health. Okay? Pertemuan ni. You have to understand the brain. It's very important. Banyak guru-guru ajaran sesat, mereka sebenarnya ada mental illness. Okay? Yes. Ada guru-guru ajaran sesat, mereka ni sebenarnya kalau tanya doktor-doktor pakar akan kata this person is mentally unhealthy. Tapi murid-murid yang jahil, murid-murid yang Masya Allah, yang senang terpesona ni, yang akal dia sudah campak ke dalam tong sampah, dia akan jadikan sebagai guru. Akhirnya dia menjadi apa? Dia mengikut orang yang tak waras dan tak siuman. Cuba bayangkan akhirat awak serahkan kepada orang yang tak waras dan tak siuman. This is serious. This is not a plaything. Antara seorang nama besar yang dianggap sebagai wali, kerja dia suka bercakap-cakap dengan, dia dakwa bercakap-cakap dengan mayat dekat kuburan. Dia suka duduk dalam kubur bercakap-cakap dengan, dia dakwa sebagai roh-roh orang mati dekat kawasan kuburan. Dan dia sendiri menceritakan satu hari tengah solat kat masjid, dia pekik. Pekik. Sampai orang semua pengsan, orang keliling semua pengsan, imam pun pengsan. Semua pengsan. Ini tanda-tanda orang yang tidak sihat. Tetapi akhirnya dijadikan wali besar dan diikuti oleh orang. Indonesia ramai. Kat Malaysia pun ada. Kat mana-mana pun ada sebenarnya. Bila tak pakai baju, sokong dalam masjid. Masalah dia apa? Tidak tahu membezakan mana satu pengalaman kerohanian yang benar dan mana satu pengalaman kerohanian yang palsu. Okey, saya nak tanya halusinasi itu apa? Apa beza halusinasi dengan delusi? Halusinasi tak sedar. Delusi dia sedar. Terima kasih atas pandangan. Mana satu tak sengaja? Delusi? You? Halusinasi dia bayang. Bayang? Delusi dia rasa dalam bayangan dia. Semua jawapan ada betul sikit-sikit lah. Ada betul sikit-sikit. But very good attempts. Halusinasi ni gambaran ataupun suara ataupun rasa ataupun bau yang tak benar. Yang tak benar. Faham? Dia berkaitan dengan sensory perception.
Delusi berkaitan dengan fikiran awak. Faham? Fikiran-fikiran palsu. Contoh, satu dunia ni sedang merancang sesuatu nak membunuh aku. Aduan dia macam tu. Ustaz, orang tu tengok saya lain macam. Saya rasa dia nak kenakan saya ni. Ustaz, tengok cara dia pegang phone dia tu. Tu dia dengar mesej CIA tu. Ada orang macam tu. Siapa pernah tengok cerita Beautiful Mind? Russell Crowe. Itu dia ada skizofrenia kalau tak silap. Itu delusion. Delusion is false belief. Ya. Nak tengok pasal skizo Ya, ya. Malah saya sempat tengok video pasal skizo. Orang tu delusion kan. Dia cakap dia rasa taste macam betul. Lain pula term dia. Macam mana tu Ustaz? Dia rasa macam betul. Tapi benda tu palsu. Contoh, dia nampak ada orang datang jumpa dia. Dia akan bercakap. Tapi orang lain semua tak nampak. Oh, maksud dia macam tu So it's a false okay, itu hallucination. Delusion adalah false belief, kepercayaan yang palsu. Contoh, dia percaya diri dia Dajjal atau Imam Mahdi. Atau dia percaya diri dia Nabi. Dan dia betul percaya. Dia bukan buat-buat tau. Dia betul percaya. Ada orang siap percaya yang dia ni lembu. Yang ni berlaku, cerita betul lah. Ini berlaku zaman Ibn Sina. Dan Ibn Sina berjaya rawat dia. Dan dia seorang raja. Kata saya dia raja orang putih. Diorang sampai panggil Ibn Sina untuk rawat dia. Raja ni betul-betul rasa dia ni lembu. Dan dia minta disembelih. Aku lembu ni, sembelih cepat. Kan? So Ibn Sina ni bijak. Dia datang, dia kata, okeylah, mari aku nak sembelih. Dia dah ambil pisau lah, dia letak kat leher dah. Lepas tu dia kata, alamak, tapi lembu ni tak cukup gemuk. Lembu ni tak cukup gemuk. Lembu yang tak gemuk ni, kalau kita sembelih tak best. Apa kata kita tunggu dia gemuk, kita kasih dia makan banyak, baru kita sembelih. Raja tu masih adalah halusinasi. Dia kata, betul apa kau cakap? Aku kena makan lagi banyak, aku gemuk, lepas tu baru kau sembelih aku. Lepas tu dia bangkit terus bangun makan. Dan Ibn Sina dia bijak, dia dah masukkan ubat dekat dalam makanan tu. Dia trik macam tu. Faham? Masuk dia sampai ke istana saja dia dah masukkan ubat dekat dalam makanan. Lepas tu dia buat raja tu makan ubat secara paksa. Okey? Ustaz, boleh tak saya buat teknik tu untuk kawan saya, Ustaz? Itu jangan main-main. Awak kena consult psikiatris dulu. Okey, sebab nak kasih ubat psikiatrik ni tak boleh sembarangan. Ibn Sina tu dia doktor, so dia tahulah. So awak jangan suka-suka masukkan ubat dalam air orang. Mak saya ni saya tengok lain macam, Ustaz. Ada depression ni. Saya beli Ustaz, depression saya masukkan. Jangan buat macam tu. Okey, itu awak boleh kena charge jenayah. Okey. Allahu Akbar. So, hebat apa yang Ibn Sina buat. Ini cerita betul. Akidah Ibn Sina cerita lain kajian medical dia kita terima. Macam kita terima kajian medical orang kafir. Orang bukan Islam, tak ada masalah. Benda ni neutral. Okey, dia kata, Ustaz, Ibn Sina Syiah, Ustaz. Dia batini, Ustaz. Itu cerita lain. Ibn Arabi kalau bawa satu teori medical pun kalau betul saya terima. Tak ada masalah. Sungguh ke Ibu Sina ni? Taubat dah semua. Ada kata dia taubat. Tapi tulisan-tulisan dia tu berbau Neoplatonism lah. Okay, tak apa. Saya tidak mau masuk ke dalam topik tu. Yang penting kalau pun betul. Kalau pun betul, it doesn't matter. It doesn't matter. Kita kena matang umat Islam ni. Kita kena matang. Kita ni umat global tau. Kita bukan umat kampung. Kena faham benda ni. Umat global ni dia jumpa semua orang. Macam orang Melaka. Orang Melaka tu ada pelabuhan Melaka. Kita jumpa semua bangsa kat tempat tu. Takkan kita nak fikiran sempit. Betul tak? Kau Jasan, kau siapa? Kan? Kau bukan orang Melayu, kan? Agama apa? Kan? Bukan Islam? Tolak. Kita bukan macam tu. We are global citizen. Kita yang ajar dunia macam mana nak hidup bersama-sama bangsa-bangsa yang berbeza. We are the Muslims yang ajar benda ni. Amerika ikut nationalism berdasarkan bukan berdasarkan kulit, bukan berdasarkan bangsa. Kita dah buat dulu. Kan? Citizenship based on religion. You tak kira you Mama ke, you Cina ke, you orang putih ke, you masuk Islam. Betul tak? You jadi Bumi Putra. Boleh jadi Bumi Putra? Okay, Jad, saya takut saya salah.
Anak dia? Anak dia tak. Anak dia lahir dekat sini, tapi orang putih. Dia Islam. Anak dia lahir. Tak, dia tak bumi putera. Kalau dia apply PR tu saya tak dapat. Ya ke? Apa? Setahu saya syarat dia adalah beragama Islam, bercakap bahasa Melayu dan mengamalkan adat budaya Melayu. Itu takrif Melayu. Kalau ikut term memang itu. Yes. Takrif Melayu betul. Melayu. Bumi Putera cerita lain okey, terima kasih. Ada kawan saya, Ha. dia Aceh. Mak bapak dia memang pure Aceh. Dia lahir kat sini. Dia tak dapat bumi putera tau. Oh. Kakak dia pun tak dapat bumi putera. Okey, saya salah. Bila apply UiTM, kakak tak dapat sebab bukan bumi putera. Okey. Melayu lah, Ustaz. Dia Melayu. Minta maaf. So kita terima orang sebagai Melayu. Even perkataan Melayu tu je kita dah cairkan. You know? Dah tak ada kaitan dengan kulit, dah tak ada kaitan dengan darah dah. Okey. Sebelum kita masuk dalam bab tu, kita sambung. So, halusinasi ni dia berkaitan dengan senses. Awak nampak benda yang tak ada, awak dengar suara yang tak ada, awak rasa benda yang tak ada, awak bau yang tak ada. Dan awak rasa orang sentuh, tak ada. Ustaz, so Ustaz tak percaya jin sihir lah. Itu cerita lain. Saya tak nak cerita benda tu malam ni. Kalau cerita sampai pagi tak habis. Okey, benda tu saya akui ada. Tapi saya nak cerita tentang ini dulu, otak dulu. Macam mana otak ni boleh menipu kita. Kadang-kadang awak terbau sesuatu orang lain tak bau. Ada orang dia macam tu, dia asyik bau je. Bau bangkai lah, bau najis lah, bau bunga lah. Kemungkinan dia ada halusinasi. Dan dia ada masalah pada the olfactory punya spot dekat otak dia. Dia ada masalah pada dia punya sense of smell dekat otak dia. Sorry, olfactory tu lah lidah sense of smell dia. Okay? Sense of smell dia. Subhanallah. Boleh tak awak dengar suara yang tak ada? Ada. Boleh. Boleh awak rasa disentuh dengan sesuatu yang tak ada? Boleh tak awak sentuh cawan ni tapi awak rasa dia macam kapas? Boleh. Itu juga termasuk halusinasi. Faham? Delusi adalah kepercayaan palsu. Macam saya kata tadi. Awak percaya awak ni President of America lah. Awak percaya yang awak ni Dajjal lah, ataupun Imam Mahdi lah, ataupun Nabi lah. Atau satu dunia sayang awak, atau satu dunia benci awak. Satu dunia nak buat sesuatu pada awak. Macam tu. Itu delusional. Okay? Itu delusional. So, kena faham halusinasi. Okay. Halusinasi ni berlaku bila? Bila manusia akan berhalusinasi? Seorang. Duduk seorang. Seorang-seorang? Ambil dadah. Lagi? Tengah trans. Tekanan. Okay, saya rumuskan ada 3. Okay. Pertama sekali, disease. Sekejap jangan tulis dulu. Disease. Deprivation. Dengan apa last-last? Disease. Deprivation. Aku pula lupa. Kejap, kena tengok nota. Disease, saya ambil ni daripada buku ni apa? Oliver Sacks. Oliver Sacks ni adalah seorang neuroscientist daripada UK. Sorry. Yang awak cakap tadi. Disease, deprivation and drugs. Okay, disease ni apa? Penyakit. Ada penyakit tertentu, dia boleh buat orang halusinasi. Sebab tu ada orang tua-tua, dah tua sangat, dia mula bercakap seorang-seorang. Bapak dah datang lah, nenek dia datang lah. Kita ingat jin. Kita ingat saka ni, saka ni. Itu saya kata, kita ni umat yang sangat jahil. Terlalu gopoh. Saya tak kata mustahil. Saya tak kata tak ada saka. Saya tak kata tak ada sihir. Saya kata tak ada jin. Ada. Tapi kenapa cepat-cepat terus kata macam tu? Seolah-olah tak ada kemungkinan lain. Dia tengah ada delirium mungkin. Sakit sangat. Orang sakit sangat pun boleh halusinate. Terlalu sakit. Itu dipanggil delirium. Delirium ni berkaitan dengan sakit tubuh. You can merepek, you can merapu, meracau. Kata-kata meracau sebab sakit sangat. So disease. Ada penyakit-penyakit tertentu boleh buat orang halusinate. Antaranya skizofrenia. Itu disease. Katanya bipolar disorder. Dia ada cabang, dia ada psikosis. Bagi doktor-doktor yang dengar saya cakap ni salah, tegur je, tak ada masalah. Kan? Saya akan betulkan dan tarik balik. Saya bukan doktor, saya cakap secara umum, ni semua orang boleh check. Orang boleh check. So first kali diseases.
Nombor 2, deprivation. Ini penting. Deprivation ni maksud dia apa? Awak punya senses dipotong stimuli dia. Stimuli itu apa? Macam mata, stimuli dia cahaya dan objek. Kalau awak tutup mata, lama sangat, otak awak akan mula berhalusinasi. Mereka buat eksperimen. Dia panggil dalam 15 budak-budak, anak muda. Selama beberapa hari tutup mata je, pakai blindfold. Blindfold je. Tapi benda lain buat macam biasa, boleh dengar radio, boleh buat apa dia nak buat lah, nak makan, nak minum, macam biasa. Tapi blindfold, selama berhari-hari. Tak silap saya, 10 orang di kalangan mereka berhalusinasi. Tapi bukan halusinasi dengar, ataupun rasa, ataupun bau. Tapi halusinasi penglihatan. They started seeing things. So bila mata kita tertutup lama dan tak ada stimuli yang sangat lama, maka the brain, the vision part of the brain akan start creating things. Orang buta pun jadi sebahagian dia. Orang buta, banyak orang yang dia buta perlahan-lahan. Dia panggil Charles Bonnet syndrome ni. Charles Bonnet syndrome ni, orang yang dah mula hilang penglihatan dia start hallucinate. Ada information awal dah macam mana dunia ni. Sebab dia punya otak tu macam tengah nak sesuaikan diri. Sebab bahagian otak kita bertanggungjawab dengan mata ni, dia dah tak boleh buat kerja dah. Faham tak? Sebab mata dah tak berfungsi. So dia start macam kita kata ada glitch. So gambar-gambar tertentu macam tiba-tiba keluar. Macam tu. Dan dia akan start dengan pattern-pattern tertentu lah. Pattern apa semua. Lepas tu pelan-pelan boleh jadi more kompleks. Boleh nampak orang, boleh nampak rumah, boleh nampak pokok, boleh nampak binatang. So Allahumma salli ala Muhammad. Itu kita kata sebagai Charles Bonnet syndrome. Dan bila mata kita terputus daripada stimuli, dia boleh halusinate. Telinga pun sama. Lama you tak dengar atau you start pekak, okay, you may start hearing things. Orang yang tangan dah kodong, dia panggil phantom limb. Dia boleh rasa yang dia masih ada tangan. Dan kalau awak bawa begini dekat tangan dia kata dia boleh rasa. Tangan tu dah tak ada dah. Tapi seolah-olah macam awak mengusap tangan dia kata dia kadang-kadang boleh rasa. Itu semua halusinasi. Sebab otak tu belum biasa lagi dengan kehilangan limb tu. Ini hebat akal otak manusia Allah jadikan. Banyak lagi nak kena kaji. Banyak otak ni, ya Allah, subhanallah, tabarakallah. Hebat otak ni. Otak tu sendiri tanda kewujudan Allah sebenarnya. It has been programmed like that. It has been programmed like that. Bau pun sama, rasa pun sama dan okey.